sini. Pertama sekali jika kita lihat laporan daripada jawatankuasa kira-kira wang awam, kita lihat PSC report menunjukkan banyak diceritakan ini dalam PSC report adalah berkaitan dengan kontravers. Syarikat kontravers di syarikat kerjasama di antara BHIC dan juga Rheinmetall Germany. Jadi diceritakan dalam sini dalam laporan juga bahawa kontravers ini dimiliki 51% oleh BHIC dan 49% oleh Rheinmetall. Namun begitu, laporan PSC juga menjelaskan bahawa peralatan dan juga barangan keperluan untuk pembinaan LCS ini boleh dibeli direct. Tetapi sebelum ini melalui perjanjian 2013 dibeli melalui syarikat kontravers kerjasama ini. Jadi ini antara perkara yang saya ingat saya ditekankan oleh kerajaan sebelum ini pun, bahawa kena pastikan kerana dengan pembelian melalui syarikat kontravers ini kita dah rugi kat situ dah, harga dinaikkan sehingga lebih 500 juta ringgit. Ini wang negara ya. Jadi apa yang paling penting adalah apakah kerajaan boleh memberi jaminan bahawa memandangkan BHIC merupakan pemegang saham utama, tidak ada lagi kontravers dalam framework pembelian peralatan untuk LCS dalam konteks penerusan projek LCS ini. Terima kasih. Tuan Ibu Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Ketere. Putrajaya, sorry. Memang benar seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Putrajaya itu, bahawa salah satu daripada isu besar yang melanda LCS ini adalah disebabkannya adanya third party, iaitu dipanggil sebagai kontravers, CAD. Ini adalah merupakan salah satu daripada kita punya syarat-syarat untuk meneruskan yang telah ditetapkan oleh kerajaan terdahulu, supaya untuk meneruskan projek LCS ini, the third party ini mesti dah ditiadakan. Ya. BHIC akan terus berunding dan juga membuatkan pembelian-pembelian terus kepada OEM, Original Equipment Manufacturer. Itu yang saya sebut dalam jawapan lisan tempoh hari, bahawa International Settlement Agreement akan kita buat supaya kontravers ini tidak lagi memainkan peranan, dan dia akan dengan tersendirinya nanti tidak lagi berperanan dalam apa-apa jua projek untuk meneruskan LCS ini, Datuk Petua. Jadi tinggal ada satu saja lagi, iaitu International Settlement Agreement ini. Dari segi bayaran kepada mereka itu memang telah dipersetujui oleh kerajaan terdahulu, dan kita pun telah buat audit, memang betul. This is all payment due to them. Ya, kita perlu bayar, dan once we pay, ianya dengan izin Datuk Petua, kontravers tidak akan memainkan peranan. Tapi ada satu caveat sebelum mereka bersetuju untuk menandatangani International Settlement Agreement untuk mereka ditiadakan. Mereka memerlukan satu surat indemnity bahawa mereka tidak dipersalahkan. Jadi itu merupakan satu isu yang kita tidak amat keberatan untuk menandatangani, dan kami akan merujuk kepada pihak peguam negara agar perkara ini biarlah pihak peguam negara, Jabatan Peguam Negara yang akan memutuskannya. Tetapi kami di peringkat kementerian, kami tak bersetuju. Ya. Kami tidak bersetuju indemnity ini dibuat, kerana bagi kami siapa yang tersabitlah. Ya. Bukan peranan Kementerian Pertahanan untuk melepaskan tanggungjawab sesiapa. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau saya boleh tanya sedikit lagi ya, berkaitan dengan apa yang kita lihat dalam kontravers ini, clear cut case ya, apa yang berlaku. Jadi setakat ini apakah tindakan yang telah diambil kepada mereka yang terlibat? Kerana jumlah yang terlibat, walaupun Yang Berhormat Menteri kata tadi kena bayar berdasarkan kontrak dan sebagainya, tapi company itu milik BHIC pun, dia adalah majoriti, pemegang saham majoriti. Jadi apakah telah ada tindakan yang diambil kepada mereka yang bertanggungjawab ke atas kerugian atau kehilangan wang rakyat sebelum ini? Terima kasih. Wabil Menteri, saya lumur nak tambah sikit soalan daripada Putrajaya. Sambungan daripada soalan daripada Putrajaya, Wabil Putrajaya. SCS kita tahu tak pun selesai, SPN tak selesai menyiasat. Okay. Projek ni di bawah Kementerian Pertahanan. So saya syorkan Kementerian Pertahanan mendesak pihak peguam negara untuk mengambil tindakan segera. Sebab Kementerian Pertahanan membuat perolehan banyak aset-aset tentera ni. So saya rasa ini kes LCS ni saya rasa yang besar.
Malulah jika saya sebagai bekas tentera ni lah, malulah kalau saya jadi Menteri Pertahanan, lagilah saya tak malulah, saya boleh ambil tindakan segera. Saya bukan nak malukan YB Menteri, tapi saya usulkan agar YB Menteri mengambil mendesak pihak Peguam Negara untuk mengambil tindakan segera atas bukan saja yang disebut oleh Putrajaya tadi. Saya rasa banyak pihak-pihak lain yang terlibat. Jika berjaya didakwa, alhamdulillah lah. Kementerian Pertahanan berjaya lah. Saya rasa. Terima kasih. Pasir Salak. Terima kasih. Pasir Salak minta YB Menteri Pertahanan, apakah ada stopgap measure dengan izin atau langkah sementara menangani kelompongan kekurangan aset kapal TLDM yang semakin mendesak bagi memastikan keperluan operasi semasa TLDM dapat dilaksanakan pada kadar optimum sehingga kapal SCS disiapkan oleh pihak BHIC. Datuk Ketua, terima kasih kepada sahabat-sahabat Putrajaya daripada Lumut, daripada Pasir Salak. Apa yang disebut tu memang betul bahawa siasatan akan terus dibuat dan tindakan akan diambil, tapi itu di luar bidang kuasa Kementerian Pertahanan. Salah satu daripada 6 saranan daripada PAC adalah supaya SPRM menyiasat secara telus, dan Kementerian Pertahanan telah pun memberikan kerjasama dan akan terus memberikan kerjasama untuk pihak agensi-agensi untuk menyiasat ataupun mendakwa sesiapa sahaja yang didapati terlibat dengan penyalahgunaan kuasa ataupun apa jua. Tetapi untuk Kementerian Pertahanan menyatakan bahawa tindakan siasatan akan dilakukan, itu di luar bidang kami. Minta maaf, saya bukannya autoriti yang akan mengatakan akan diasiat, telah disiasat, akan didakwa. Itu terpulanglah kepada agensi yang berkenaan. Tetapi kami telah pun memberikan kerjasama dan akan terus memberikan kerjasama jika diperlukan, ya, insya-Allah. Berkenaan dengan Pasir Salak tadi, memang ada dalam jawapan saya ni, sebab ada dalam pertanyaan daripada Yang Berhormat daripada Tanah Merah berkenaan stopgap measure ataupun kelompongan aset tersebut. Ketereh. Ya, Ketereh. Datuk, Clay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak cadang kat sini. Kita tak payah lagi nak teruskan LCS tu buat sementara. Kita tumpu kepada siasatan dahulu. Lepas tu baru kita teruskan pembinaan kapal-kapal. Kalau tidak dia jadi bercamuk. Saya tengok biasanya kalau ada kes kita siasat dulu, lepas tu baru kita teruskan. Tangkap dulu siapa dia yang terlibat dulu. Jailkan dia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ini general bercakap ni dengan macam itulah. Ya? Terima kasih kepada kepada Ketereh. Siasatan saya katakan tadi memang dibuat, tetapi kita buat secara bersamalah. Projek ini telah pun 4 kali diterbawa kepada Majlis Jamaah Menteri dan 4 kali tersebut telah pun dipersetujui oleh kerajaan bahawa LCS ini perlu, ya, untuk kita teruskan, dan meneruskan projek ini bukan saja patut diberhentikan, patut dipercepatkan untuk seperti mana disebut oleh Pasir Salak tadi dan juga soalan daripada Tanah Merah, kelompongan aset pertahanan negara itu amat ketara. Jadi the longer we wait dengan izin ataupun lebih lama kita dindong-dindong, nanti Tuan Ketua, dia akan menyebabkan keadaan pertahanan negara terdedah disebabkan oleh kelompongan aset utama kita. Itu betul.